Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang amat berbahagia, tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Seri Utama Hajah Majimur binti Syarif yang saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Haji Farizan bin Darus, yang dimuliakan Tuan Sahibus Samahah Datuk Mufti Kerajaan Negeri, Datuk-Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita ke hadrat Allah, kita bertemu di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita ni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, banyak orang datang ke tempat pelancongan macam kita lah, duk Batu Ferenggi apa semua ni, tempat orang nak melancong, nak cuti, nak berehat. Sebab apa nak berehat? Nak menenangkan fikiran, nak tenangkan fikiran. Saya pun banyak orang suruh berehat. Tadi saya berbual dengan yang berbahagia Tun pun, dia kata, Ustaz pergilah berehat, pergi umrah ke apa ke. Ya, insyaAllah tuan-tuan, jadual saya penuh sampai cukup tahun. Nak berehat bila tuan-tuan? Ceramah sampai ke Mekah pun orang minta ceramah juga. Mana lagi nak rehat tuan-tuan? Saya pergi berehat ke Singapura, ceramah juga. Tak tahulah tuan-tuan. Jadi kita nak menenangkan fikiran. Manusia ni tuan-tuan, dia cari jalan macam-macam nak menenangkan fikiran dia. Macam-macam. Ada yang nak menenangkan fikiran dia, dia main muzik. Duduk tepi jalan, main gitar. Sampai maghrib mainnya lagi. Sebab nak release tension, stres kata dia, main gitar. Segala ketercacian yang kau berikan padaku membuatkan ku rasa kosong-kosong. Ada yang nak cari kedamaian dan ketenangan, dia duduk tepi pantai, nak tengok matahari terbenam sampai tak sembahyang maghrib, relax je. Buat apa tak long? Tengok matahari terbenam, tenang jiwa kita dia. Ada orang yang nak mencari ketenangan, subhanallah tuan-tuan, panjat gunung, bawa beg, bawa bekalan makanan, panjat sampai di atas, dipacaknya tiang diri dia. Saya telah berjaya, menjerit atas gunung. Kemudian bila turun, macam mana pula aku nak turun ni? Masalah besar pula nak turun ni, buat tergelincir mati aku. Ada manusia tuan-tuan yang nak cari ketenangan ni, masjid. Dia datang ke masjid, dia berzikir, dia semayang, dia iktikaf, dia rasa tenang. Subhanallah. Susah-susah hati datang masjid, tenang jiwa dia. Ada orang yang nak mencari ketenangan jiwa, apa dia buat? Dia jumpa isteri dia, dia jumpa suami dia. Bila dia duduk dengan keluarga, dia rasa tenang. Ada orang yang nak merasa tenang, datang majlis ilmu. Bila berada dalam majlis ilmu, jiwanya tenang. Dia tak ingat apa-apa, yang masalah pun dia tak kisah, sebab dia rasa tenang. Akak-akak yang datang malam ni, berapa banyak lagi yang di rumah tu kain tak basuh, pinggan bertarak tak dibasuh, tapi tak ada susah hati pun, datang mengaji, relax je. Relax brother, relax je. Inilah dia tuan-tuan yang manusia mencari ketenangan, manusia mencari kebahagiaan, manusia mencari sesuatu yang mendamaikan.
Sebab itu satu hari seorang sahabat Nabi, nama dia Uqbah bin Amir, dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasulullah, apakah yang boleh memberikan kepada kami ketenangan, kejayaan, kebahagiaan, kebaikan? Sahabat bertanya. Bukan setakat sekarang tuan-tuan orang duk cari tenang. Orang nak cari tenang sejak zaman Nabi Adam lagi. Zaman Nabi Adam duk dalam syurga tuan-tuan, masih lagi belum cukup. Padahal apa yang tidak ada dalam syurga? Niat dapat, nikmat yang tak dapat dibandingkan. Tapi Nabi Adam masih minta satu lagi, nak teman hidup, nak isteri. Punya seronoknya nikmat, tapi perempuan tak ada, isteri tak ada, kurang. Allah ciptakan Hawa tuan-tuan. Subhanallah. Akak-akak cuba tengok, rasa tenang tak dengan suami sekarang? Kalau tengok muka suami tu rasa seronok je, bahagia betul. Tapi kalau suami tak ada, kita seronok, makna tak bahagia lah. Mak, ayah pergi mana mak? Ayah pergi kursus. Berapa hari mak? 6 hari. Lama mak tu. Seronok mak ke ayah tak ada? Mak seronok ke? Nak-naknya tuan-tuan tu kira teruk tuan-tuan. Laki tak ada kira seronok, kira pelik. Tuan-tuan, mesti ada sesuatu yang nak menyeronokkan, sesuatu yang nak menggembirakan. Serupalah ceramah saya malam ni. Cuba saya serius tuan-tuan. Betul tak rasa apa? Duduk di hujung pintu, nak balik saja. Malah tunggu. Balik tak mutu menenung balik. Duduk depan menyesal, aku nak balik tak boleh duduk depan. Sebab tu tuan-tuan, kita nak buat apa benda pun Nabi dah pesan, basyiru, bagi orang suka. Nabi pesan pada kita, nak buat apa-apa pun bagi orang suka. Wala tunafiru, jangan bagi orang jemu. Kalau kita pegang poin ni tuan-tuan, yassiru wala tu'assiru, bagi senang, jangan bagi susah. Sebab tu konsep pendekatan dakwah saya pegang konsep ni. Orang putih panggil passion, passionate orang putih panggil. Kita orang Filipina ni kira panggil pak tu, kira daripada hati. Senangnya terbit daripada hati. Kaya tak? Saya tak ada apa tak? Saya cakap ni Ustaz, kira daripada hati saya tak? Tu passion nama dia tuan-tuan. Nak sebut tentang passion, passionate ini apa? Nabi sebut pada kita, buat sesuatu bagi orang suka. Tu imam baca khutbah bagi orang suka. Lama-lama orang main masjid ni, asal dia naik je orang, Allah, dia naik je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah, kata dia tuan-tuan. Tak siapa, Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail. Tidur terus. Bukan kata makmum, Tok Bilal tidur tak. Nak qomat lagu mana lah. Kalaulah tuan-tuan, suami bagi seronok isteri dia, yes, jangan bagi jemu, bagi seronok je. Tiap-tiap hari laksa Penang, abang tak ada laksa lain ke bang? Laksa Kuala ke, laksa Perlis lah. Bawa lah tuan-tuan pergi tempat lain pula, supaya jangan jadi jemu. Duduk dalam rumah ni sejak menikah tak pernah keluar. Tak pernah keluar. Siapa kat isteri tu? Tak jemu dia. Suami macam ni tak bagus, isteri tak akan tenang. Buat sesuatu yang menyeronokkan, yang menggembirakan, apa-apa pun, termasuklah berceramah. Berceramah ni bagi orang suka. Nak kuliah maghrib di dalam, nak ceramah di sini, kitab tak ada, tak pun tak ada, tu ceramah. Ceramah ni menentang apa? Kitab tak ada, buku pun tak ada, main ceramah umum satu tajuk balik. Kuliah tu apa? Berkitab, bertajuk, bersiri, bersambung-sambung. Yang ni serius, yang ni
Nak serius tak boleh. Budak kecil mai, hak veteran mai, hak sakit lutut mai, hak gout mai, hak naik kursi roda mai. Tolak pada bukit tu. Anak tolak. Anak tak larat tolak, dia lepas. Terus masuk dalam masjid. Dah atas ekonomi ni. Nak jaga mereka ni lagu mana tuan-tuan? Kadang-kadang sebab tu saya tak letak diri saya jadi ustaz lah. Saya letak diri saya jadi penghibur, entertainer, supaya orang rasa terhibur. Bukan semua orang dapat kursi. Ni hak duduk atas pagar, ni hak berdiri, ni budak kecil ni sikit punya lama duk pegang handphone tuan. Daripada tadi tak habis-habis gitu. Nak bagi dia tahan duduk. Kalau saya serius taubat lah, dia balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi kata nombor 2 konsepnya apa? Bagi senang, jangan bagi susah. Bagi senang faham, jangan bagi susah faham. Sebab tu kalau saya ceramah, senang faham, bagi orang senang faham. Ustaz, ya, apa hukum ni Ustaz? Mengikut majlis fatwa kata haram, dah selesai. Itulah pendakwah. Mengikut majlis fatwa kebangsaan mengharuskan benda ini, dah balon. Mai kita duk mengajak pula mengikut pendapat yang mengatakan bahawa satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, tetapi kalau mengikut pendapat Hanafi dia mengatakan pula, tetapi mengikut Ibnu Taimiyah mana satu ku nak ikut ni, Sa Ibnu sana, Sa Ibnu sini. Kita ni duduk di Malaysia, ada majlis fatwanya, selesai masalah. Ustaz ni kira lagu mana Ustaz? Nak kira lagu mana? Lagu rock? Nak kira lagu mana Ustaz? Ni zakat ni Ustaz, dia kata puak-puak kapiak boleh dapat zakat. Dia bawa hak nu, dia bawa hak ni, dia bawa hak nu, dia bawa hak ni, pening. Nabi bawa senang aja, 8 asnaf. Quran kata 8 asnaf. Yang tidak ceripi hungkai hak lain tu pasal apa? Tidak hungkai hak lain tu pasal apa? Nabi kata yang berhak dapat 8 golongan, Quran kata yang dapat berhak 8 golongan. Sudah. Tetapi mengikut pendapat ini mengatakan bahawa ia relevan. Aku cekik hang lagi aku. Tu yang jadi orang awam jadi keliru. Saya guna bahasa lah ni tuan-tuan duk heboh pasal roti jala. Pasal roti jala pun bising. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Saya ni orang kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, rumah pun tak ada, ada pun bapak punya. Saya berceramah bukan dalam ekon, saya berceramah bukan dalam universiti, saya berceramah di kampung, di pekan, di padang, di stadium. Hari ini orang belajar kahwin, satu kepala RM15, RM8, RM20. Mana nak ada RM5.50? Nak panggil 2,000 orang, satu kepala dia ambil 15, tak 30,000. Gaji 1,500. Nak kumpul 30,000, tak makan pisang kat masjid tak makan nasi kosong. Orang main Jumaat bagi standar pisang, dia buat balik separuh. Oi buat balik. Duit tak ada, dia makan cok kodok goreng, nak guna 30. Saya kata tak payah, duit tak ada, tak payah buat besar-besar. Buh nasi lemak, ayam menera segelas, dah. Buat lepas maghrib. Baru 100 orang. 100 pun ramai lah. Nasi lemak dalam RM3.50, ayam menera RM1.5, RM5 mahal kan. Darat dengan 100, 500 banyak tak? Kalau begitu, buat kenduri lepas subuh. InsyaAllah ada 5 orang. Campur untuk imam 6. Sampai dah duit tak ada, buat cara duit tak ada. Saya kata Nabi Muhammad menjamu kenduri kahwin Sofiyah binti Huyai dengan sawiq dan kurma. Sawiq itu apa? Sawiq ialah sejenis makanan tepung bercampur dengan madu dan dicampur dengan minyak zaitun, dicelup dengan buah kurma, dimasak dengan minyak zaitun. Tepung celup dengan kurma, celup dengan madu, goreng dengan minyak. Kalau saya kata cucuk melihat,
Mana ada cucuk zaman Nabi. Zaman kita panggil cucuk, zaman mereka panggil sawiq. Buah kurma campur dengan tepung, celup dengan madu, goreng. Tu Nabi jamu. Saya Ustaz, zaman Nabi ada kurma lah, zaman Allah pun ada pergi jalan tu. Dapatkan kurma-kurma bermutu. Yusuf berlambaan tuan. Apa masalah kita? Kadang-kadang Nabi Muhammad dia makan roti. Saya sebut bahasa kampung, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulus sarid. Adalah Nabi Muhammad itu memakan roti sarid. Roti sarid itu menatang apa? Roti yang dibancur dengan tepung, diambil dengan garam dan dikacau, ya, dipecah-pecahkan, dikirai-kiraikan dan dimakan dengan daging yang kuah, daging yang berebus, dan daging itu diletakkan di atas roti tersebut. Nak panggil roti apa? Tuan-tuan, Nabi pun makan roti jala, ya. Tu bahasa kampung. Mana ada roti jala zaman Nabi? Hei tuan-tuan, Firaun buat piramid tau. Takkan roti tak ada zaman Nabi. Piramid mereka buat. Petra ni tuan-tuan buat rumah daripada gunung. Buat rumah. Takkan roti daripada tepung gandum, campur garam, campur air, tak ada. Pikirlah sikit tuan-tuan. Rupanya ada dalam kitab, nama kitab dia Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 76, muka surat 77. Saya baca kitab tu daripada kitab Bahrul Mazi jilid 15, jilid 8, bab berkahwin. Jadi tuan-tuan, saya guna bahasa senang supaya orang senang faham. Saya tak bagi orang pening. Ustaz, ni apa hukum Ustaz? Dia kita nak kata dia haram, tapi dia halal tau. Tapi nak kata dia halal pun dia macam haram. Ni mana satu nak ikut, lama-lama hak mengaji pening balik biol tu. Tuan-tuan, sebab tu kita main mengaji ni nak tenang. Kita bukan main mengaji nak pening kepala. Kita main mengaji ni nak tenang jiwa. Main jam parking petah bukit dulu, parking pergi hujung dulu, main-main kena marah pula. Orang tak mau main. Kita nak berdakwah ni tuan-tuan supaya orang tenang jiwa. Saya pergi ceramah dekat dengan Teberau. Bila saya nak keluar daripada tempat ceramah, jam jalan. Polis bawa saya, rela ikut saya. Sepanjang kereta saya berjalan tu, polis duk ikut, rela duk ikut. Rela ni saya buka pintu, saya buka. Pasal dia rela menanti. Saya pun buka tuan. Dia kata sambil dia duk berlari anak tu, dia duk iring saya. Dia kata, Ustaz kenal saya? Tak kenal bang, minta maaf bang, tak perasan. Ustaz pernah tangkap saya dulu. Bila saya jadi polis tangkap bang? Tak, Ustaz tangkap saya masa saya jadi mak metal, mak pang yang rambut tajam. Baru saya teringat, saya pergi ceramah di Kulai, saya jumpa 5 mak gotik yang rambut mak pang yang tajam-tajam tu, mata ni bercelok macam matahari, bibir ni hitam, baju berduri. Baru saya teringat, gambar saya ambil dengan mereka tu ada dalam buku saya bertajuk Hidupku dan Dari Denai. Dia kata, Ustaz lepas Ustaz ceramah kat saya, lepas Ustaz basuh saya tu, saya balik rumah saya buang habis rambut. Lah, saya jadi rela Ustaz. Cuba saya belasah dia, 5 orang tu saya belasah dia. Tuan nak jadi apa dia? Hampa orang Melayu perangai lagu dia, mana jadi kafir ke apa lah? Silat-silat dengan rambut dia tajam dia tikam je tuan. Kita nak bagi mereka tenang. Sebab itu kata Rasulullah, bila ditanya, ya Rasulullah, man najah, apakah yang akan menenangkan, menjayakan, membaikkan? Nabi kata, nombor 1, amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wa beki ala khati'atika. Ada 3 benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaimana kita nak rasa tenang, bagaimana kita nak rasa seronok, bagaimana kita nak rasa dalam dunia ni kita rasa bahagia. Ada 3 ni betul tuan. Rasulullah bagi. Nombor 1 kata Nabi, amsik, tahan. Tahan.
Orang kita sebut imsak. Nak buka, nak sahur tu dia panggil imsak. Imsak tu maknanya menahan. Amsik, tahan alaika, atas kamu, lidah kamu. Nombor satu, tuan-tuan, kalau kita nak rasa aman, tolong jaga lidah. Tolong cakap baik-baik. Tolong jaga pertuturan. Tolong jangan memfitnah. Tolong jangan mengumpat. Tolong jangan mengata. Tolong jangan bercakap benda yang kita tak tahu. Kita akan bahagia. Nombor satu, lidah. Ni ramai ribu-ribu malam ni tuan-tuan, semua baik-baik. Baik belakang. Tak ada siapa depan saya ni nak tikam nombor ekor. Tuan-tuan nak tikam apa? Pergi balik masjid nak tikam nombor kah? Nak pergi masjid tikam kah? Kita tak tikam. Kalau tikam pun, Cina hak jual nombor tu pun tak jual. Dia kata apa? Haji, insaf lah. Dia pun tak bagi kita tikam. Kita baik. Nak tikam apa? Tuan-tuan di sini nak rogol orang. Hak di rumah pun tak usik. Dia tengok saja. Dia rogol apa? Ni hak di India kita dengar semalam. Satu orang 70 tahun dirogol. Makcik 70 tahun. Jaga-jagalah tu oi. Lakukan kira. Hak rogol bukan seorang, 7 orang, 8 orang buat kenduri doa selamat. Jadi makcik-makcik oi, balik pergi mayang subuh tu beringatlah. Jangan duk kira tak ada siapa nak karaci dah. 70 tak oi. Jangan kata pok-pok ni lembu pun dia rogol. Ni di Filipina ni rogol lembu. Tangkap keluar dalam paper muka. Pemilik lembu tu kata, lembu saya lah tengah duk pregnant. Dia rogol. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Awaknya terdesak sangat ke apa lembu Muhammad balun. Sesuai duk kata tuan. Kita tak rogol orang. Kita baik-baik punya. Kita tak membunuh orang. Siapa nak bunuh? Polis di Malaysia cekap. Tak berani bunuh. Saya tak berani tangkap tak saya gantung. Polis kita cekap. Di Malaysia ni tuan-tuan, Tuhan pun dia tangkap lah. Tuan Harun. Memang tuan. Tu nak tangkap tuan-tuan. Tuan Harun. Lu dipahang. Saya secara peribadi lah. Saya pernah tengok macam mana polis cekap. Saya secara peribadi saya pernah tengok satu perempuan dibunuh depan mata saya dengan pisau Rambo. Masa itulah pukul 10:05 malam. Jadi saya tak boleh buat apa-apa, tergamam. Tiba-tiba aku nak tikam. Ya, dia rodok mati umban tu. Jadi polis datang dalam 10:35 pembunuh dapat ditangkap. 20 minit. 25 minit. Tak percaya tengok gerak khas. Ya. Yang faham, tak faham sudah. Itu pun agak-agak lambat sebab dia ada iklan. Kalau tak ada iklan, saya agak dalam 10 suku tangkap lah. Silaku itu ustaz tipu aku. Tipu apa betul saya tengok. Saya memang tak boleh buat apa. TV dia tengok saja. Nak kata apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dosa yang kita buat, tangan kita tak buat sangat tuan-tuan. Tetapi dosa yang kita buat sekarang ni, lidah. Sebab itu lidah terbahagi pada dua. Lidah yang ada suara dan lidah yang tak ada suara. Nasihat pun ada dua. Nasihat yang ada suara dan nasihat yang tidak ada suara. Nabi Muhammad meninggalkan kepada kita dua nasihat. Satu nasihat yang ada suara, namanya Al-Quran dan hadis. Bila baca Quran ada bunyi, bila baca hadis ada bunyi. Satu lagi nasihat yang Nabi sebut pada kita, nasihat yang tak ada suara. Apa nasihatnya? Mati. Ikut benda ni selamat, takut pada perkara ni selamat. Dua nasihat. Nasihat yang tak berbunyi ialah mati.
Kalaulah kita ingat yang kita ni akan mati, kita takkan buat jahat. Budal tanah seorang-seorang, siapa boleh tolong? Sebab tu kalau kita ingat mati, kita tak dapat benda apa pun dalam dunia. Apa yang kita minta pun kita reda. Sebab dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni tempat sementara. Kalau tuan-tuan di sini berdoa tak dapat, tak apa, di hari kiamat Allah makbul. Ustaz, makcik doa lama, Ustaz bela tak ada. Ustaz, makcik doa apa makcik? Makcik minta laki seorang apa cukup. Memanglah makcik orang laki kalau ramai, isteri ramai tak apa, laki seorang dalam satu masa. Makcik minta ke tak ada, Ustaz. Sabarlah makcik. Besok dalam syurga makcik dapat. Dah lah nak rasa, dah rasa apa makcik? Dah lah nak berjalan pergi tepi pantai pegang tangan, tak nak rasa. Makcik ingat hak ramai menikah ni bahagialah. Berapa ramai ni hak menikah ni tak bahagia. Kena penampang saja. Minta duit dapat penampang, minta beran tak penampang. Lah dia kata aku tak menikah, tak apa, menyesal. Teruk ni. Hang bayang, duit ayak atas aku, duit kereta, duit rumah sewa atas aku, semua. Duit api ayak atas aku, beras kopi makan atas aku, dengan dia buat atas aku. Menyesal menikah. Anak hang berapa? 8. Dalam menyesal pun 8. Kalau tak menyesal 18 entah. Tak apa makcik, Allah tak bagi jodoh, tak apa, reda. Makcik orang kaya. Warda ma qasamallahu laka takun aghnan nas, kata Nabi. Siapa yang reda dengan apa yang Allah bagi, dia orang paling kaya. Kita reda dengan anak kita seorang, reda, kita orang paling kaya. Kita reda anak kita ramai, kita paling kaya. Jangan marah, jangan ungkit, jangan tak setuju. Ada sahabat saya tuan-tuan, main di rumah saya ni, bawa anak dia berbelah-belah. Jenis duk kira saya, 1, 2, 3, ya ramainya. Ramai tuan-tuan. Anak dia duduk bawah meja, cek kaki ada orang. Astagfirullahalazim. Ni ada main remote control pula kereta apa nama, TV pula. Leboh lah TV aku sekejap lagi. Tapi mak dia tenang, pak dia tenang, reda. Akhirnya mendatangkan ketenangan. Ada orang yang kahwin tak ada anak, reda. Akak-akak kalau menantu tak ada anak, jangan duk marah. Tahulah hampa ni bila lah nak beranak, aku ni bila nak merasa cucu. Yang duk beranak aku, hampa bila nak beranak. Relax makcik. Apa masalah dia bila dia tak ada anak? Dia tak ada anak, suami dia subuh-subuh bawa isteri main semayang. Bila dah pencen, anak tak ada, cucu tak ada, lepas subuh baca Quran, berzikir, bersihkan masjid, bersihkan tandah, lepas bersih masjid, bersihkan telekung, balik rumah. Petang besok pula pergi kubur pula, anak tak ada. Besok pula malam pergi kuliah maghrib, suami pakai serban, isteri pakai telekung, naik motor, konom nyacak. Apa masalah? Abang, besok malam masak kita puasa nak? Boleh? Puasa, anak tak ada. Apa masalah kita? Tetapi bila kita duduk dalam kubur, siapa nak bantu? Siapa nak bantu kita? Siapa nak tolong tuan-tuan? Dunia ni tak ada apa. Kalau gelap, panggil TMB. Tuan-tuan di sini rasa hangat, rasa panas, pergi balik rumah, aircon berlambak. Tuan-tuan di sini rasa-rasa ramai, sempit, pergi balik rumah, tidur atas katil, terluntang atas katil luas. Tuan-tuan di sini rasa-rasanya lapang, ni depa ada menega ayak pergi beli. Tuan-tuan di sini rasa-rasanya mengantuk, balik rumah tidur. Tetapi apabila kita masuk dalam kubur, tak boleh balik. Gelap, tak ada siapa bantu. Sakit, tak ada siapa tolong. Tak ada siapa.
Nak habaq pada orang lain pun tak boleh. Mana ada tu imam tuan-tuan pergi lempak handphone dalam lubang kubur. Masa mayat dia nak tutup nak kambuh tu imam hantar handphone. Ni handphone abang-abang ekor. Malam tu dia call tu imam. Ni aku ni. Sabar dia nak. Dia tenang lah. Sudah tuan-tuan. Besok tu imam pula mayat sebelah kubur Din. Ya Allah, ya Tuhan. Sebab tu dalam dunia ni apa berlaku, relax, tenang-tenang. Sebab sini bukan tempat tinggal. Kan kita nak buat ibadat kan susah. Ni akak-akak ni nak main lah, pakai tudung lah, nak sembahyang pakai telekung, rambut selai tak boleh nampak. Akak-akak ni kalau sembahyang berapa lai, tokin pakai kain telekung, baju telekung, anak tudung, komang-komang 8 lai kalau keluar rumah, stokin, sarung lengan, baju dalam, seluar dalam, kain dalam. Ni banyaknya. Sabar, nanti di hari kiamat Allah bagi senang. Orang laki-laki sembahyang senang, kain pelekat, baju Melayu, tenda tak pakai, lama pergi masjid menonong berjalan. Orang perempuan susah nak sembahyang dengan mengandung tuan-tuan ni, nak sembahyang. Subhanallah, nak rukuk pun tak betul. Allah sami Allah. Aduh tu bukan Allahu Akbar. Sabar. Ni kita nak buat haji. Nak buat haji lah, ya Allah ustaz. Saya ni balik di tinggal tali pinggang saja nak. Kain di mana? Habis depa pijak habis. Do labbaik Allah Rabbana atina, tarik tinggal kain tali pinggang hijau. Susah nak buat ibadat ni. Tak apa, sabar. Saya nak ceramah pun susah tuan-tuan. Ingat semua orang suka ceramah. Orang kutuk, orang maki, macam-macam. Sabar. Akak-akak di sini miskin, makan nasi goreng dengan gula dengan garam. Tak apa, buat macam mana Tuhan tak bagi kaya, usaha jenuh dah. Sebab di sini bukan tempat kekal. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di sini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, ubah sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah. Jadikan panduan agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Dia kata apa? Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tak dapat ditanggung oleh badan. Duduk dalam kubur tu, gelap gelita, seorang-seorang. Ular datang, malaikat datang. Dan jangan duk buat melawak dengan kubur. Sebab ada orang yang buat melawak dengan mati. Jiran dia mati, lepas dia balik tanam, pergi singgah minum teh tarik. Dia kata, Adin, mak dah mati dah, semalam duk minum dengan dia. Tu dia kata, semalam tak ada apa dah tu. Jaga-jaga Adin. Hari ni mak mati, tahan lah. Lepas ni pula rumah kat dekat. Dia jawab apa? Sebenarnya lagu ni, malaikat tu dah mai dah rumah aku.
Jadi aku kata hampir tarik mak lu, dia lama sakit. Tu yang mati mak aku tak apa. Buat melawak dengan mati tuan-tuan. Subhanallah. Tadi saya sebut ada dua peringatan. Pertama, peringatan daripada Quran dan hadis yang ada suara. Yang kedua, peringatan yang tidak ada suara. Namanya apa? Mati. Yang kedua saya sebut, lidah terbahagi pada dua. Pertama, lidah yang ada bunyi. Kedua, lidah yang tak ada bunyi. Ustaz, apa dia lidah yang ada bunyi? Ni dia lidah. Ni lidah. Tutup dia diam. Dia start buka, dia bunyi. Tutup, diam, tak apa. Tuan-tuan nak selamat, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah, Nabi sebut. Muliakan tetamu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Nabi sebut lagi dalam hadis yang hampir sama. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyaqul khaira, cakap baik-baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita diam, selamat. Ini masalah kita nak cakap. Naik je Ustaz Kazi atas pentas, mulut cakap. Nampaklah TV putih. Tapi betul-betul gelap. Nampak gelap. Gelap tak pakai tu. Cuba saya pakai tengok. Ya, dah faham. Tak faham sudah. Saya tengok iklan tu, ya Allah, kuat gila iklannya. Sikit-sikit. Bahaya tu tuan-tuan. Budak-budak pun hafal iklan tu. Kuku putih kata dia. Buatnya dia naik lift dengan mak dia pergi bercuti. Tengah-tengah naik lift tu, makcik tu gelap muka. Budak 6 tahun tu, makcik, kuku baru putih kata dia. Dah sepaknya budak tuan-tuan. Main-main. Ya Allah. Lidah ni dia ada suara. Jom tuan-tuan, kita gunakan suara kita untuk ajak ke arah kebaikan. Jangan gunakan suara untuk mengumpat. Tengok orang gemuk, dikutuknya gemuk. Tu dia. Ini kalau naik kereta congek ni. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang lebih malang suami kutuk isteri. Gemuk sangat. Apa ni? Apa masalah gemuk? Tak ada apa. Abang-abang kalau dapat isteri gemuk, tak apa, relax. Gemuk bagus. Kalau hilang, kalau ramai-ramai macam ni, senang jumpa. Tak masalah. Ayah, mak. Nampak ujung. Mak orang ke tepi, dia nak lalu mak. Apa masalah kita tuan? Sikit-sikit ngumpat. Bila nak selamat? Tengok tu imam, kita ngumpat. Allahu Akbar. Tu imam selalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh sudah. Dia ngumpat pasal apa? Ada tak ngumpat? Dia start motor, boom, melamat. Masjid lain, ada tuan-tuan hak masuk dalam jamban. Mat, lepas dah mayang tu. Tak apa. Tunggu aku habis, kita tak habis lagi. Tak habis lagi. Allah. Tak usah kata apa tuan. Kita lantik dia. Nak kata apa yang tuan-tuan ngumpat dia pasal apa? Ada Tok Imam hak laju. Laju sungguh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi pada yang kena dan salam waladhallan. Hak tu laju terlebih. Macam-macam tuan-tuan oi. Jadi susah hati kita ni, tak kata nasihat tu imam. Ni laju kan. Saya go. Ni tamak ni lutut kepala tempurung ada. Operate baru tahu operate. Kena rai. Kita jaga mulut. Kalau kita nak orang jaga mulut pada kita, jadi orang baik-baik. Sebab tu saya katakan pada kita semua kena jadi orang baik. Orang ngumpat kita, alhamdulillah, pahala dia mai kat kita. Orang tibai kita, orang fitnah kita, pahala dia semayang mai kat kita. Apa beli? Sebab tu orang kata kat saya macam-macam, tuan-tuan, saya senyum. Relax, brother, relax.
Tak apa Ustaz senyum? Tak saya pahala mereka main kat saya. Mereka kata Ustaz Kazim ni periwayat hadis palsu. Duk sebar dalam internet. Siapa-siapa yang baca ayat kursi ketika keluar daripada rumah, 70,000 malaikat akan jaga dia kiri kanan depan belakang. Siapa tulis? Ustaz Kazim. Diambil daripada mana? Akaun Twitter. Padahal saya tak ada Twitter. Berpuluh-puluh kali saya kata tak ada Twitter, tak ada Twitter, tak ada Twitter. Orang tetap percaya itu Twitter, Ustaz Kazim. Bukankah Allah sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siasat. Tuan-tuan, hari ni lidah kita banyak buat jahat. Hujan turun, menatang sungguh. Banjir sampai, haram jadah sungguh. Bukankah banjir daripada Allah, hujan daripada Allah? Kenapa tak sebut subhanallah, alhamdulillah? Lepas ni tuan-tuan, kita tukar kalimah-kalimah maki, kita tukar kalimah-kalimah suci. Tengok anak dapat nombor lah. Astaghfirullahalazim, Din. Nombor akhir lagi, Din. Ya, kalau Din tak ambil, siapa nak ambil nombor tu? Tu fikir-fikir kata tak apa, nombor 40 tak apa. Awak hang bodoh dengan dia noi. Tu salah sebut bodoh. Buat macam mana dia tak boleh pelajaran, dia tak boleh pi. Tapi dalam buat kerja rumah dia boleh pi. Dalam kemahiran lain dia boleh cekap. Budak ni dah tak boleh dah dalam akademik, pi hantar tu. Vocational ada, apa nu ada, pi giat marah ada, pi belajar sana. Kita ni tuan-tuan, saya ni ada sekolah tahfiz. Mai 3 bulan semuka pun tak dapat. Jenuh duk betul. 3 bulan semuka tak boleh ingat. Saya kata panggil mak dia, makcik ambil balik ni. Ni duduk sini buang masa. Buang masa, Ustaz kata. Anak saya dah jadi hafiz. Saya kata hafiz apa? Mahfuz. Tak berhafiz juga ni. Dah dia tak boleh hafal doa alif lam mim zalika, hak tu je dia ingat. Lah ni makcik pi bawa dia belajar giat mara nu repair lampu. Pi repair lampu, repair enjin, repair motor. Macam mana dia tak boleh duduk sini per 10 tahun, besok tua bangka gitu ya. Tuan-tuan, kita jaga elok-elok. Jangan kita kutuk orang, jangan kita mengata pada orang, jangan kita fitnah, jangan kita marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nabi pesan. Agak-agak nak marah, duduk. Jangan sebut I. Kita nak marah, sebut I. Abang, minta duit sikit, nak beli beras. I, nampak tak? Tak usah sebut I, sebut Z. Z, nampak. Ni duk sebut I. Jangan marah. Bila isteri kata, abang beras habis lah, alhamdulillah, abang beli sekarang. Pikul beras awak balik. Hui, hui, ya, hui. Kenapa, Din? Dapat pahala. Pasal beli beras kat isteri dan anak-anak. Buat apa kita nak marah? Ustaz bayang tengok Ustaz, dia masak tom yam, ikan bakar, semua ada Ustaz. Saya puduk nak makan Ustaz. Dah nak makan ni, dia main habaq kat saya Ustaz. Nasi terlupa tekan. Macam mana tak marah Ustaz? Abang minta maaf abang, nasi terlupa tekan. Sahabat dak bodoh, nakang. Dia ambil kepala isteri dia buh dalam periuk. Dia tekan lah kerana masak hang sini. Tak sah, baru sekali dia buat silap, marah pasal apa? Tersah marah. Ya hai, kita ratah lok. Tapi orang tua-tua kata kalau ratah lok cacing pun cacing tua dah kita dua ni. Tak ada apa tuan-tuan dalam dunia ni kita boleh selesai masalah. Yang kita nak bergaduh pasal apa? Jaga lidah. Yang kedua, lidah yang tak ada suara. Apa dia? Ni, lidah yang tak ada suara. Nama dia apa? Namanya ialah jari. Jamal Abdillah sebut apa?
jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Dia kata jari dia tak ada haluan, main nak tulis saja. Tulis saja. Tuan-tuan ingat, tulis guna jari yang tak ada bunyi ni tak ada dihisap di hari kiamat. Masuk dalam tandas, ambil pen, lokeh, keluar tandas. Sekali lagi orang lain pula, dia tulis nombor 013484G. Hak masuklah jamban lepas dia G. Oh, G dia ambil. Telefon. Halo, Tok Imam je Pak. Ya. Halo, boleh jumpa malam ni? Boleh hutang? Tak. Nombor Tok Imam dia pederah kat jamban tuan-tuan. Berapa banyak yang maki orang dalam tandas, berapa banyak orang politik menghina orang politik dalam tandas. Hang maki aku maki hang. Ni yang Allah Ta'ala sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang bercakap di hari kiamat ialah jari-jari kita. Sekarang cuba tuan-tuan tengok jari. Genggam jadi penumbuk, dia ikut. Menulis dia ikut. Bawa kereta dia ikut. Minum dia ikut. Tapi tuan-tuan lupa, dia ikut apa yang kita buat. Dan besok di hari kiamat dia ambil. Dia bagi tahu pada Allah. Yang paling saya takut tuan-tuan hari ini, Facebook kita, blog kita, Instagram kita. Yang paling kita takut sekarang ialah laman sosial. Saya takut tuan-tuan, dosa yang banyak. Dosa banyaklah, duk maki orang, asal komen maki, asal komen fitnah, mencarut, memaki. Bila tuan-tuan nak selamat, bila rasa nak bahagia, kalau mulut jahat. Nabi kata kalau kita nak selamat, kalau kita nak tenang, kalau kita nak rasa bahagia, baikkan mulut, baikkan jari, baiklah kita. Saya ucap tahniah lah makcik-makcik yang tak ada Facebook, bahagia pakcik. Pakcik-pakcik yang tak ada Facebook, bagus. Akak-akak yang tak pandai internet, bagus. Dulu kalau tak pandai internet dianggap ketinggalan zaman. Bagi saya sekarang tidak. Internet bila disalahgunakan, pembawa masuk neraka nombor 1. Kepala saya badan anjing. Dieditnya kepala saya berbadankan anjing. Tak pernah minta maaf sampai sekarang. Dieditnya kepala saya dengan badan babi. Tak pernah minta maaf sampai sekarang. Nak jawab apa di hari kiamat? Sebab tu saya kata tadi, makcik-makcik yang tak reti internet, bagus duduk diam-diam, buat roti jala sudah. Bila pandai komputer, bila tahu yang ini, kalau guna kebaikan saya tak larang. Tapi anak-anak muda hari ini jadi keyboard warrior, kutuk orang sana, fitnah orang sini. Besok dalam kubur nak jawab apa? Nak jawab apa tuan-tuan? Saya buat sekolah saya dengan titik peluh saya. Siang malam pagi petang, siang malam pagi petang ceramah. Masuk dalam TV, walaupun TV itu kecil, masuk juga, duk cokoh dalam dia. Tak ada istilah penat. Tuan tanya pada saya tadi, ustaz tak ada rehat no? Saya kata cukup tahun, sampai cukup tahun. Bertumbuk-tumbuk, bergaduh-gaduh tuan-tuan. Nak, bukan kata ada yang hantar surat lawyer sebab saya tak pergi ceramah. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Nak ceramah pun kena saman tuan-tuan tahu tak? Sebab tu kalau ada negeri tak panggil saya, tak bagi saya masuk negeri, alhamdulillah, terima kasih Kasim. Tuan-tuan ingat bila ada negeri tak panggil saya ceramah, Ustaz Kasim kebulah ke? Tak lagi mujak. Boleh saya duduk rumah tengok Doraemon. Last saya tengok isteri saya Rabu lepas. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad.
Bila kali terakhir terbaru saya tengok dia? Pukul 3 petang tadi. Kali terakhir saya tengok dia hari Rabu lepas, pukul 2 petang. Dan kali yang terbaru saya tengok dia tadi saat-saat pukul 3 petang. 5 hari tak jumpa anak, 5 hari tak jumpa isteri. Tiap-tiap minggu macam itu. Kita ingat senang jadi penceramah. Jalan dakwah pada orang, tapi orang kutuk. Dengan inilah saya buka sekolah. Tapi orang yang kutuk saya tak pernah pergi sekolah saya. Kita duk jumpa pondan, kita usik pondan. Oi bapuk. Oi bapuk. Bapuk. Sekali bapuk cekak baju, hang panggil aku bapuk, berasa hang lagi. Baru keluar suara jantan. Tuan-tuan tahu tak, di sekolah saya bela pondan yang dah buang halkom, yang dah buang alat kelamin. Tuan-tuan nak buat apa? Kalau dia main ustaz, saya nak minta tolong lah. Saya ni jantan kan perempuan. Dulu ada berapa? Ada apa ustaz? Tak ada hak tu lah, ada berapa? Satu ke dua? Satu ustaz, jantan betul. Saya pergi buang, operate jadi perempuan. Kalau gitu abang jantan, abang tak boleh bayang ke telekong. Menangis tentang saya belah macam ni. Ada? Dah buang baru tanya nak buat apa. Sebelum buang tanya baru betul. Ni dah tak ada dah. Doktor pun campak lombong mana tak tahu. Benda tu tak ada siapa nak derma organ kan. Kalau mata ada penderma organ, buah pinggang ada orang derma. Kalau benda tu dia minta ke pamat tempe, pamat bagi kat saya amat. Pamat jawab apa? Aku pun nak pakai pergi ke hang tak nampak. Tuan-tuan, orang macam ni pun saya belah. Saya pergi Sungai Buloh, Bonti RNR. Masa tu saya masih buat CD. Lah saya tak buat CD, pasal saya dah keluar TV setiap hari, jemu. Masa tu saya dalam kereta, bonet saya tu, CD saya bagi free. Jumpa hak pakai skirt, saya bagi free. Jumpa hak ni saya bagi free. Jumpa mak rock, saya bagi free. Dakwah senang-senang dengar. Senang-senang dengar. Tiba-tiba sebulan lepas tu mai pelacur. Saya terbagi CD saya pada pelacur. Saya kata, akak buat main duit pelacur tu, saya nak hantar Baitul Mal. Akak duduklah sini, berhenti jadi pelacur. Di sekolah saya ada mu'alaf. Sekolah saya ada anak yatim, fakir miskin. Tapi orang kata Ustaz Kazim dapat duit daripada UMNO 7 juta, boleh buat sekolah. Sekupang UMNO tak bagi. Jangan fitnah orang. Sebab tu saya tolak lantikan majlis tertinggi UMNO. Sebab saya tak nak orang kata UMNO bagi duit. Tuan-tuan ingat senang nak jadi majlis tertinggi. Satu-satunya orang yang tolak saya tau. Tuan-tuan tak tahu betapa teruknya orang panggil saya Ustaz Babi, Ustaz Khinzir. Sedangkan Datuk Seri Najib cakap pada saya, cukup bagus. Kalau Ustaz menjadi terima kita punya ni, saya mau Ustaz menjaga budak-budak sekolah. Dan Ustaz buat program daripada sekolah tadika sampai sekolah menengah. Dan saya nak juga Ustaz menjaga televisyen dan rancangan-rancangan dalam TV dan drama-drama supaya lebih sesuai dengan masyarakat kita, orang-orang Islam. Oh, bagus. Tapi rumah saya kena baling air kencing. Saya kena fitnah, saya kena ugut. Sampai ada orang yang bawa cuka getah nak simbah muka saya. Sebab tu saya jumpa balik PM. Terima kasihlah Datuk Seri, saya tolak. Saya lebih selesa jadi penceramah. Saya rasa sebagai penceramah pun bagus juga. Sekarang bila saya tolak, orang hantar mesej pada saya, Ustaz, kenapa tak tegur ni, drama-drama dah teruk, filem-filem teruk dalam TV, kenapa Ustaz tak tegur? Saya nak cakap je, kalau otak hang, saya nak cakap je.
Dulu orang dah bagi hang simbah rumahku dengan air kencing. Bila orang dah saya tolak, hang kata pula, bila Ustaz nak nasihat? Ni akal tuan. Itulah jadi nasib Ustaz Kazim ni. Buat salah, tak buat salah, tahap apa yang tak kena dengan saya ni tuan, saya tak tahu. Ada yang kata saya dapat projek arang batu, tu yang boleh buat sekolah. Arang batu apa? Arang sate pun tak ada. Nak bercakap apa di depan Allah di hari kiamat, mulut kamu tak jaga. Sebab tu saya nasihat orang-orang politik yang ada di sini, anak-anak muda yang taksub dengan politik, berhati-hati bercakap. Besok berhadap Allah di hari kiamat. Jangan taksub membabi buta. Kita ada Rasulullah, kita ada Quran dan hadis. Ikut cakap Rasulullah. Berhati-hati berkata-kata supaya kita selamat di dunia dan selamat di hari kiamat. Agak-agak tak tahu, duduk diam-diam. Jangan duk main keyboard warrior. Jangan duk jadi boh gambar ni, letak nama nu, duk hentam orang habis-habisan. Buatnya dia tak maafkan kita sampai di hari kiamat, merangkak di celah-celah manusia di padang mahsyar. Ni yang hilang ni Pak Mat Tempe. Sekarang ni ada 2,000 orang. Pak Mat Tempe hilang, berapa lama nak cari? Bayarkan besok di hari kiamat, berpuluh-puluh juta bilion manusia, matahari sejengkai di atas kepala. Allah kata, kamu cari haji dolar yang kamu umpat, minta ampun daripada dia. Mana nak cari? Sampai Nabi kata merangkak di celah-celah kaki manusia nak cari orang. Hanya kerana apa? Lidah. Nombor 2, benda yang boleh mendatangkan ketenangan kepada kita. Falyasaka baituka, luaskan rumah kamu. Nombor 2, kalau kita nak rasa sakinah, kalau kita nak rasa tenang, dia datang daripada rumah. Sebab tu abang-abang, akak-akak, jom kita bagi luas rumah kita. Apa makna luas rumah kita? Pertama, jadilah isteri, jadilah suami yang beriman pada Allah. Tengok isteri, kita rasa seronok. Tengok suami, kita rasa seronok. Luas. Di sini ada bunga, perhiasan. Ni bunga ni. Kalau bunga ni, kalau buat lagu macam-macam, datang SM Salim, oh bunga ros yang mengharum dan mewangi, tu SM Salim. Mai eliket, sekuntum mawar merah, semua puisi. Terima kasih. Mai Ramli Sarip, wahai teratai bunga indah, tu SM Sarip. Nak bagi cantik, letak bunga. Nak bagi cantik, perhiasannya letak bunga. Nu perhiasan di langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiaskan langit dunia dengan bintang, dengan bulan bintang. Masabih, dengan bintang-bintang. Sebab tu manusia puji bintang, puji bulan, puji matahari. Cuba tonton tengok malam-malam cantik, indah. Orang putih dia dapat teropong, dia tengok indahnya alam di langit, dia tak tengok dah di dunia ni. Dia punya minat tengok bintang sebab cantik. Orang kita bila dapat teropong, duk teropong orang mandi. Oh, mak, orang putih mak. Duk sekodeng juga ni. Bila nak jadi hebat ni? Tuan-tuan, malam bagaikan ada tersimpan sejuta rahsia. Malam dihiasi bintang-bintang, keindahan tiada taranya. Perhiasan langit, bintang-bintang. Tuan-tuan tahu tak, dalam banyak-banyak perhiasan ini, bintang, bulan, bunganya, semuanya perhiasan. Nabi kata sebaik-baik perhiasan dalam dunia ialah isteri yang salehah.
sebaik-baik perhiasan dalam dunia isteri salehah. Sebab tu siapa yang dapat isteri salehah, bagus. Siapa yang dapat isteri salehah, tahniah saya dapat. Sebab tuan-tuan telah memiliki dunia secara tak langsung. Ada isteri yang salehah lebih seronok daripada tengok TV. Tak ada TV pun tak apa, isteri salehah boleh menghiburkan. Seorang-seorang pun akan jadi ramai bila dengan isteri salehah. Rumah tangga akan jadi seronok. Kita berdua je suami isteri. Jadi macam ramai tau. Jadi macam ramai. Riuh. Abang makan nasi. Okey, ni sekarang saya masak untuk abang ikan goreng, telur goreng. Riuh. Berapa banyak yang rumah dia diam. Abang makan. Abang cepatlah. Ni dah nasi ni. Nasi minyak ada, nasi tak minyak ada. Seronok tak? Sikit ya bang. Bayangkan dua-dua orang. Buat nasi. Makanlah bang. Apa nak jadi? Bahagia itu akan datang, ketenangan itu akan datang bila kita tengok, kita rasa bahagia. Sebab tu Nabi kata, pilih yang baik-baik. Carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Orang yang dapat isteri salehah tak mungut. Anak menangis tengah malam, tak mungut. Suami sabar. Anak menangis tengah malam, dia sabar. Anak menangis, suami siku je. Anak yang bangun siapa? Mak. Bangun mak, berkembang mak, pok jalan. Kadang-kadang tak berkembang, ambil kain batik ikat di pinggang je. Tengok anak ni, ya Allah, sabar je lah. Nenek kata anak. Mak ni tuan-tuan, ambil botol susu dia buat ke dapur, mata pejam, belaga dengan dinding baru jaga. Aduh, bancuh susu. Orang dulu-dulu kalau dia bancuh susu, dia letak atas tangan, dia nak rasa panas ke apa kan. Orang sekarang bancuh susu, dia rasa dulu ngok. Setengah-setengah baru bagi ke anak. Dia gemuk, anak pun gemuk sekali. Entah. Tengah duk bagi minum anak tu, tak pula bisin. Nenek. Ya Allah. Yang ni nenek, hak ni nenek. Tuan-tuan, siapa dapat isteri salehah ni, seolah-olah dia telah mendapat separuh daripada nikmat dunia. Akak-akak nak rasa bahagia, dapatkan suami saleh. Suami yang tak akan menyusahkan akak-akak. Relax. Abang, tak larat masak. Pening abang. Rasa macam rumah ni dah pusing. Tak payah masalah. Jom kita makan di luar. Duduk depan pintu tu. Kata pening. Sebut makan di tom yam. Turun tu. Orang Perak kata, nampak benar nipunya tuan. Suami yang salehah, dia bimbing isteri dia ke arah kebaikan. Akak-akak kalau dapat suami yang macam ni, belur elok. Jaga elok. Sebab bukan senang dapat suami soleh. Bila dah dapat suami soleh, isteri soleh, lahir anak-anak, seronoklah tuan-tuan. Isteri mengandung lah, baru 2 minggu mengandung, pakai baju meksi dah. Baru 2 minggu mengandung tuan-tuan, dah beli dah lampin, beli semua, beli dah, punya tak sabar. Seronok dapat anak laki-laki. Bila beranak saja, menyanyi terus lagu M. Duk Kilang. Kini aku gembira, yang ditunggu dah tiba, anakku lahir sudah, anakku yang pertama. Kita jaga elok-elok. Saya nak pesan pada tuan-tuan. Di sekolah saya sekarang cuti sekolah, budak-budak balik. Bila budak-budak balik, orang luar datang belajar di sekolah saya. Budak-budak akan duduk di sekolah saya belajar. Nama dia Kem Tasin.
Ada, besok saya jumpa dia. Tuan-tuan tahu tak, yang datang Kem Kasim ni, yang nak tikam mak pun ada. Ustaz ni anak saya, mak dia pun dia nak tikam lah. Saya tak tahu nak buat macam mana, Ustaz tolong tengok lah. Dalam hati saya kata, mak dia pun dia nak tikam, tambah aku. Dia tikam juga tuan-tuan, keluar harian metro saya tuan-tuan. Kalau mak dia pun dia nak tikam, takkan saya dia tak tikam? Tuan-tuan tahu tak? Kita hanya bertindak bila anak kita bermasalah. Anak tak semayang, anak mencuri, anak ponteng, anak isap rokok, anak tak pergi sekolah, anak dapat nombor las, maka mak bapak pun cari jalan macam mana nak selesaikan anak. Tetapi mak bapak tak ambil jalan penyelesaian, tidak bertindak kalau anak dia baik. Anak dia semayang, anak dia baca Quran, anak dia pergi sekolah, anak dia dapat nombor 1, anak dia dapat 8A. Berapa banyak mak bapak kata, anak saya baik, anak saya okey, anak saya no problem. Tuan-tuan, yang baik pun anak, yang tak baik pun anak, kedua-duanya adalah anak. Kita sebagai mak bapak, yang tak baik pun kita jaga, yang baik pun kita jaga. Sebab belum tentu yang baik ini baik tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pejabat QNK yang diisap dadah, cikgu sekolah tau, yang suka rela minta dibersihkan dari dadah. Saya pergi tuan-tuan, pegawai polis, cikgu sekolah, orang yang baik-baik, isap dadah. Sebab tu saya pernah jumpa budak pondok 30 juzuk isap dadah. Kenapa dia 30 juzuk Quran dia hafal, tapi dia isap dadah? Sebab mak dia kata dia baik, pak dia kata dia baik. Mak tak tanya dia nak pergi mana, mak tak ambil tahu dia balik pukul berapa. Sebab apa? Dia budak pondok 30 juzuk pakai serban, rupa pergi isap dadah. Sebab tu saya minta pada abang-abang, akak-akak yang datang malam ni, tak kira anak kita baik ke tak baik ke, buah ke tak buah ke, tolong siasat apa ada dalam handphone dia. Tolong siasat siapa kawan dia. Sekarang budak-budak tuan-tuan, dia tak minum ketum. Ketum nak roboh payah. Sekarang dia hisap ubat kebas. Ubat kebas yang orang duk main bola, bila jatuh dia main masuk, doktor tu main duk sembuh, duk sembuh kat kaki tu. Tu nama dia ubat kebas. Ubat kebas ni tuan-tuan, budak-budak sekolah rendah hisap. Cara nak hisap, dia beli ubat tu RM25, dia sembuh kat baju, lepas tu dia hisap. Dia sembuh dekat lengan, dia hisap. Lama-lama dia khayal, dia mereng. Kalau ada benda tu dalam bilik akak-akak, dalam bilik tidur anak-anak, dalam beg sekolah, saya minta tolong siasat. Bagi rumah bersih, bagi rumah cantik, lama-lama kita jadi baik. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita akan jadi baik, kita akan jadi tenang bila kita menangis mengenangkan dosa-dosa kita. Dosa-dosaku bagaikan terpasir di pantai, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa kita dengan mak, dosa kita dengan bapa. Orang tanya, ustaz, kenapa ustaz menyanyi? Sebab kadang-kadang saya bercakap orang tak terkesan, tetapi bila saya menyanyi orang terkesan. Saya kata jagalah mak, jagalah bapa, adik-adik jaga mak, jaga bapa, jangan derhaka. Orang tak terkesan. Tapi kalau saya menyanyi, dia berkesan. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku
sayang ayah, ku cinta ayah. Sebab tu saya menyanyi, sebab dia touching. Kalau kita ada salah dengan ayah, dengan ibu, sekarang minta ampun. Ada salah dengan suami, dengan isteri, sekarang minta ampun. Ada salah dengan jiran, sekarang minta ampun. Ada salah dengan Allah, sekarang minta ampun. Menangislah tuan-tuan, tenang tuan-tuan. Bila tuan-tuan menangis, Nabi kata apa? Tenang kamu. Menangis tuan-tuan. Sebab kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah saya lancarkan tabung pendidikan masjid. Jadi tuan-tuan boleh menderma kepada masjid, pada petugas-petugas yang akan memegang tabung-tabung untuk dia tuan-tuan sumbangkan di luar, di pintu pagar masjid. Dan kita kena ingat 3 sumpah Rasulullah. Pertama, Nabi bersumpah tidak akan miskin orang yang bersedekah. Kedua, yang pertama, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Sumpah yang kedua ialah siapa yang sabar dengan ujian Allah, Allah naikkan darjatnya. Dan yang ketiga, Nabi bersumpah, siapa yang mampu, siapa yang boleh, tetapi meminta, sekali dia minta, satu pintu kemiskinan akan dibuka kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah ceramah 24 tahun. Tua, anak sulung saya pun 20 tahun. Duduk belakang tuan-tuan, duduk mari. Malam ni isteri saya pun datang. 2 anak perempuan saya mai. Saya dah ceramah 24 tahun. Kena santau 4 kali, operate 4 kali. Belah ni tuan-tuan ni. Sebab doktor kata dalam perut saya ada benda yang patut dibuang. Belah, operate, buka 4-5 jam tak nampak apa. Tutup balik. 2 hari lepas itu doktor mai jumpa. Kita sudah tengok, sudah buka, tapi tak ada apa-apa. Jadi kita cadang mau buka lagi sekali. Tak payah, saya kata. Tuan-tuan tak pernah rasa macam mana sakitnya kena santau. Tuan-tuan tak pernah rasa macam mana sakitnya tuan-tuan dibelah. Tuan-tuan tak pernah rasa macam mana tak boleh tidur selama sebulan. Susah jadi pendakwa. Saya muntah darah tuan-tuan. Keluar daripada dada ni buluh miang rebung buluh. Tuan-tuan tak pernah rasa macam mana sakitnya saya. Orang baca Yasin nak mati ya. Saya ingat lagi orang baca Yasin di Kedah, rumah mertua saya. Duduk atas tengah rumah tu dia baca Yasin. Tengah-tengah baca tu, Tok Imam dia berhenti tengok. Ada hari bersambung, astagfirullahalazim tuan-tuan. Zalim betul ni tuan. Sakit tuan-tuan. Tapi sesakit kena santau, sesakit muntah darah. Saya pergi makan baru ni dengan tuanku, satu raja. Saya tak sebut raja mana. Saya ni malu nak makan dengan raja, tapi dah dia panggil pi, saya pi. Tengok-tengok dia jamu dekat saya kambing. Nak makan kambing, tak makan. Ustaz, makan, jangan sekat, makan. Saya suka ni. Saya kalau ni makan Ustaz. Raja cakap macam tu pada saya. Duduk depan raja begini. Aku nak makan tak makan, nak makan tak makan. Tuan-tuan, saya pantang saya air tebu, rebung, kambing. Ini pantang, limau nipis. Kalau saya makan, dada saya akan merah, keluar balik rebung. Dan saya akan batuk berdarah, ingus berdarah, air liur berdarah. Tapi saya hormat pada tuanku, makan juga kambing. Lah tuanku tanya kat saya, Ustaz, apa saya makan sikit?
Ampun tuanku, katik kambing tak boleh makan tuanku. Katik kena santau. Kenapa tak cakap makan benda lain? Seminggu tuan-tuan saya duduk di Johor, keluar darah. Batuk keluar darah, hingus keluar darah, telan keluar air liur pun keluar darah. Tapi sakit kena santau yang saya tanggung pada hari ini sampai sekarang tidak sesakit hati saya bila orang kata saya ni penceramah penglipu lara. Sakit kena santau tuan-tuan, macam dihiris dengan sembilu, tajamnya santau. Tapi tidak sesakit bila orang tuduh saya cari makan dengan berceramah. Jadi saya bagi tahu pada Tun tadi, saya akan buat pengumuman pada hari Khamis nanti secara langsung di TV. Sama ada saya nak meneruskan ceramah atau saya nak akan berhenti lah. Saya tak nak tuan-tuan. Baik saya tengok isteri saya 20 tahun kahwin, 24 tahun kahwin, 21 tahun saya kahwin, tahun 94. Saya jarang dengan dia. Dengan anak-anak saya jarang. Kerja saya ceramah, sekolah. Anak saya masuk hospital, saya pergi ceramah. Keluarga saya 6 orang masuk hospital, 6 orang serentak, saya masih berceramah. Anak perempuan saya ni baru kena operate pun saya masih ceramah. Punya saya jaga orang lain lebih pada keluarga sendiri. Tiba-tiba saya dituduh penglipu lara, periwayat hadis palsu dan macam-macam tuduhan. Jadi saya sekarang tengah fikir, kalau saya umum dalam TV, ini perkara besar dan saya tak boleh tarik balik. Jadi tuan-tuan tunggulah apa yang saya nak umum pada hari Khamis ini, insya-Allah di TV1 jam 9 malam secara langsung. Sebab saya rasa, tak tahu tuan-tuan, kalau orang jahil pertikai saya boleh terima, kalau orang alim saya kurang boleh terima. Jadi tuan-tuan, di situ ada gerai sekolah saya, ceramah saya, jualan-jualan air, buku, kismis, ubat-ubatan, CD terbaru saya untuk sekolah. Inilah yang tampung sekolah saya. Saya rasa kalau saya tidak berceramah nanti, sekolah saya hanya mampu bertahan 2 tahun dan dia mungkin ditutup sebab kos yang sangat tinggi. Saya ada 1000 orang pelajar, tahfiz 250, dan sekolah saya dipilih sebagai sekolah pondok paling progresif peringkat kebangsaan dengan duit sendiri. Dan saya rasa kalau ditutup, tidak ada maknanya dipilih sebagai pondok progresif 2014. Dan sekolah pengurusan terbaik negeri Perak saya buat cantik-cantik. Di sekolah saya ada 5 bahasa, Mandarin, Tamil, Inggeris, Arab, Melayu. Diajar pada budak yang seumur 5 tahun dah pandai cakap Mandarin, Tamil, termasuk bahasa Jepun. Tidak ada sekolah tahfiz budak-budak boleh bercakap 5 bahasa. Jadi tuan-tuan, Tun sihat ke naik tangga ni Tun? Boleh ya? Saya nak tutup majlis pada malam ini dengan bacaan selawat bersama dengan Tun, bersama dengan Datuk-Datuk Seri dan pemimpin-pemimpin yang hadir, bersama dengan tuan-tuan semua. Kita berselawat, mudah-mudahan Allah merahmati kepada kita. Kita mohon supaya Tun diberikan kesihatan yang baik dan kita di sini dapat rezeki yang baik. Dan tuan-tuan juga doa mudah-mudahan Allah pelihara saya ya, dan mudah-mudahan saya tidak putus asa dalam saya berceramah dengan tohmah dan nista. Jadi saya mempersilakan tuan yang teramat mulia, yang terutama, agar dapat naik di atas pentas bersama dengan VVIP yang lain untuk sama-sama kita berselawat dan berdoa. Dan tuan-tuan juga dijemput bangun untuk sama-sama berselawat bersama dengan tuan yang terutama. Minta tugas tolong ubah meja ni. Sila Datuk Seri, Tuan Datuk Mufti, sila. Minta tugas tolong ubah meja.
Okey. Boleh. Baik, kita sama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, kami menadah tangan bermohon kepadamu ya Allah. Berkatilah majlis kami ini. Dan rahmatilah perpisahan kami selepas ini. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah. Istiqamahkan kami dengan Islam. Kuatkanlah taufik dan kekalkanlah hidayah ke atas kami ya Allah. Dan jemputlah kami dalam keadaan Islam dan beriman kepadamu. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang maha gagah lagi yang maha perkasa. Kami bermohon padamu ya Allah, lindungilah negeri kami daripada segala wabak dan bencana, segala malapetaka dan penyakit. Kau berikanlah kerahmatan, kebaikan dan dilimpahkan dengan rahmat dan rezekimu yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dan rahmatilah mereka, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon andainya ada pahala atas kehadiran kami pada malam ini, panjangkanlah pahalanya ke atas almarhum ayah dan ibu kami ya Allah. Panjangkanlah pahalanya kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang menjadi orang yang baik dan beriman kepadamu. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, berikanlah kesehatan dan kekuatan yang baik pada Tuan yang terutama ya Allah, Tuan Datuk Seri Utama Dr. Abdul Rahman bin Abbas. Mudah-mudahan diberikan keafiatan, diberikan kebaikan ke atas kesehatannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkatilah masjid kami, jadikanlah ahli-ahli qaryahnya bersatu hati. Mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bakti kepada masyarakat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Sebentar maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Mak Kazim Ilyas Al-Hafiz yang telah menyampaikan ceramah beliau. Jadi sebagai tanda kenang-kenangan dan penghargaan dijemput kepada pengurus karya Encik Roslan Abu Bakar bagi menyampaikan cenderamata kepada Datuk Kazim Ilyas, iaitu berbentuk mock check berbentuk RM5,000 yang disumbangkan daripada karya Masjid Terapung kepada sekolah Datuk Kazim di Ipoh. Dengan ini dipersilakan pengurusi karya dengan diiringi oleh pengurusi Jawatan Kuasa Penganjur iaitu Encik Ahmad Fazil, sambil disaksikan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Dipersilakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Encik Roslan bin Abu Bakar serta Jamaah Fazil yang telah menyampaikan cenderamata kepada berbahagia Datuk Mak Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi dengan ini mengumumkan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang dan Yang Berbahagia Tuan Puan meninggalkan majlis dengan diiringi oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ilyas Kazim Al-Hafiz. Dipersilakan.
serta dijemput kepada tuan-tuan dan puan yang mana yang ingin menyalurkan sumbangan derma kepada tabung masjid, bolehlah berbuat demikian kepada tabung-tabung yang diedarkan. Dan dengan ini tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri dan yang bagi tuan puan dengan diiringi bersama oleh tuan penceramah Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz bagi meninggalkan majlis pada malam ini. Hingga bertemu di masa yang akan datang. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.